Chapter 6, System of Linear Inequalities in Two Variable. Hari ni Nazura nak ajar macam mana nak construct graph daripada inequalities yang diberi. Untuk example pertama, soalan dia berbunyi macam ni. Construct and shade the region that satisfy the following inequalities. Jadi kata kunci kat sini adalah construct, shade the region that satisfy inequalities. Yang Nazura highlight ni adalah dia punya kata kunci. Jadi tiga inequalities yang diberikan dalam soalan adalah ini, inequalities pertama, inequalities kedua dan inequalities ketiga. Untuk nak selesaikan soalannya macam ni, soalan ni dia just bagi paksi graf je. Contoh kalau tengok kat sini, paksi yang diberi Y dan X. Paksi dia 1, 2, 3, 4, 5 untuk paksi Y. Paksi X pula 1, 2, 3, 4, 5. Dalam soalan ni dia cuma bagi dia punya paksi je. Dia dah bagi dia punya paksi dia dan range yang ada dekat dalam graf. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena isi graf yang diberikan. Untuk mudahkan kita nak buat dia punya garisan dalam graf tu, kita buat dalam table ni, kita terus buat X kosong, Y dekat sini kita tak kosong. Dia macam kita guna konsep when X equal to 0, Y is ni. When Y equal to 0, X is ni. Kita guna konsep tu dalam table ni. Jadi selepas itu, bila kita letakkan kosong kat sini dan kosong dekat sini, kita masukkan dalam formula dia tadi, Y equal to 2X. Jadi kita masukkan X ni, gantikan dengan kosong, dapat kosong. Jadi sini kita adalah kosong. Alamak, tak dapat pula. Dapat ni kosong. Lepas tu kat sini kita masukkan Y ni adalah kosong ni. So dapatlah X dia kosong. Okay, selesai untuk inequalities pertama. Pilih je. Selesai untuk inequalities pertama. Selepas itu kita pergi pula dekat inequalities kedua. Inequalities kedua ni sama juga. Kita letakkan juga kosong dekat sini, X dengan Y kat sini. Kita masukkan dalam formula X tambah 2Y equal to 4. Kita masukkan dalam formula X ni gantikan dengan kosong. Tukar, dapatlah Y ni 2. Lepas tu ni pula masukkan kosong dekat dalam Y pula. Tukar, dapatlah X tu 4. Selesai untuk inequalities kedua. Untuk inequalities ketiga, sama juga cara dia. Letakkan kosong kat X, letakkan kosong dekat Y sini. Lepas tu kita tukarkan dia, X ni jadi kosong, dapat 8. Kita letak kat sini 8. Okey. Lepas tu untuk seterusnya, yang kosong kat sini, kita tukarkan dia, Y ni jadi kosong. Tukar. Kita dapatlah 4. So kita letak kat sini 4. Dah siap untuk ketiga-tiga inequalities kita. Okey. Okey. Step yang kedua yang kita kena buat adalah semak semua inequalities yang kita dah buat tadi. Okey. Untuk inequalities pertama, kalau awak semua tengok, dia kat sini adalah kosong dan kosong. Kalau kita nak buat garisan kat dalam graf sekalipun, kita kena tengok dia punya nilai yang dia bagi ni adalah kosong-kosong. Jadi bila dia bagi kosong-kosong, maksudnya garisan tu tak ada nilai. Jadi takkanlah kita nak buat dekat sini kan, sini kosong, lepas tu kosong lagi sekali, mana boleh kan. Jadi peraturan dia yang ni, yang dalam kotak pink tu, Nazura dah tulis dalam kotak pink. Okey, garisan yang tiada nilai mesti diletakkan nilai. Sebab kalau kita tak letak nilai, nanti kita tak tahu nak upload dekat mana. Okey, untuk nak letakkan nilai ni pula, tengok dalam kotak oranye ni.
dua nilai X yang sesuai berdasarkan range atau paksi yang diberi. Maksudnya, kalau awak semua tengok kat sini, okey, dalam kotak ni Nazura letak kosong dengan kosong kan. Tapi bila kita letak kosong dengan kosong, nanti dia punya pasangan ni pun akan jadi kosong dan kosong. Jadi tak boleh. Jadi sebab dia dah kosong-kosong, kita kena tukar kosong-kosong ni, tukarkan nombor dia jadi nombor yang ada dalam paksi graf ni. Contohnya kita nak, okey, bila jadi situasi yang macam ni, kita tak boleh dah guna kosong-kosong macam ni. Kita kena tukar dia. Kita kena letak nombor dalam dia. Jadi kita kena letak dua nilai X. Okey, ni dalam kotak P ni dua nilai X. Dua nilai X ni mestilah diambil daripada paksi X yang diberikan. Okey, bila kita nak ambil daripada paksi X yang diberikan, kita boleh ambil antara nombor 0 hingga 5 sahaja. Sebab paksi X dia tunjukkan bahawa nombor yang ada kat paksi X ni adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dua nilai X yang boleh dipilih daripada paksi X ni adalah antara 0 hingga 5 sahaja. Untuk situasi construct graph, kita mesti kena construct. Kita mesti kena ada garisan. Macam situasi tadi, situasi yang tadi kosong dengan kosong. Jadi kita tak ada garisan. Sebab itulah kita kena tukar daripada nombor kosong dan jadikan letak nombor yang ada dalam paksi X dalam graf yang diberikan. Okey. Jadi semua kena ingat, nak lukis graf mesti kena ada garisan. Tak boleh yang tak ada macam tadi kosong-kosong, tak boleh. Semua kena ada garisan. Jadi daripada yang tadi tu, daripada yang sini, kita tukarlah dia kepada yang sini. Nazura tulis yang ni. Okey. Kita guna ni inequality yang sama, tapi table ni tadi Nazura dah tukar, kan dia minta dua nilai X ni, dan Nazura pun ambil lah nombor 0 dan nombor 2. So Nazura letak dekat sini 0 dan 2. Nazura pun gantikanlah dekat dalam formula ni. X ni gantikan dengan 0, dapatlah Y ni adalah 0. Selepas itu gantikan X ni dengan 2 yang dah pilih tadi. Letaklah kat sini, dapatlah 4. Okey. So kita dapatlah tabel baru untuk nak buat garisan dalam graf tadi. Untuk inequalities kedua ni tak ada masalah apa-apa. Dia okey. Boleh buat masuk dalam graf ni. Boleh masuk dalam paksi ni, sebab ni pun paksi Y dia adalah 2. So ada dalam kita punya paksi Y 2 dan X adalah 4. So ada juga dalam paksi X kita 4. Jadi tak ada masalah apa-apa. Untuk yang ketiga ni pula kalau awak semua tengok, kita punya Y ni adalah 8. Kalau dekat dalam graf ni kita tak ada 8 kan, kita ada sampai 5 je. Jadi untuk situasi yang macam ni, bila kita letak kosong-kosong kat sini, kita akan dapat 8. So 8 ni adalah melebihi daripada graf yang diberikan. Jadi untuk situasi ni Nazura just buat bayangkan dekat sini ada masa, Nazura gariskan, bayangkan masa ada 8. Lepas tu Nazura terus plotkan dia. Contohnya macam ni Contohnya, okey. Contohnya step yang ketiga adalah gariskan. Okey, bila kita kena gariskan, mula kita kena tengok inequalities pertama. Inequalities pertama kita X kosong, Y kosong. So X kosong, Y kosong kat sini. Tandakan X kat sini. Lepas tu kedua adalah X2, Y 4. So X2, Y 4 kat sini. X kita adalah 2, Y kita adalah 4. Nazura pun gariskanlah X kat sini. Lepas tu kita gariskan dia lurus. Gariskan dia lurus macam ni. Kita pun tulis kat sini adalah Y equal to 2X. Okay, semua orang kena ingat dalam graf ni kita tak boleh tulis macam inequalities yang macam ni. Kita tak boleh tulis macam ni. Kita tak boleh guna simbol ni macam ni. Kita kena guna simbol yang equal. Semua kena di equal kan. Kalau dalam graf memang semua orang kena ingat, dalam graf memang kena tulis equal. Tak boleh guna simbol more than ke less than ke macam tu. Okay.
Untuk inequalities kedua tadi tak ada masalah kan. Jadi kita boleh gariskan. So daripada kita punya pertama ni adalah x kita kosong, y kita adalah 2. So nak buat x kat sini. Lepas tu x kita adalah 4, y kita adalah kosong. So x kita adalah 4, y kita adalah kosong. Jadi nak buat x kat sini, kita pun gariskan. Tapi semua kena ingat yang inequalities pertama tadi, yang ini inequalities pertama tadi, Nazura gariskan dia tak putus-putus sebab dia punya simbol ni, simbol dia ada equal. So bila less and equal, dia garis lurus, dia tak ada putus-putus. Tapi kalau awak tengok inequalities kedua ni pula, dia tak ada equal. So dia x tambah 2y more than 4. Dia more than, not more and equal. Dia more than sahaja, tak ada equal. So kita pun buatlah garis dia putus-putus macam ni, putus-putus. Okay. Untuk inequalities ketiga, ini yang Nazura cakap tu, kita kena bayang-bayang. Ni Nazura just buat, bayangkan ada 8 kat sini, tapi Nazura still ikut yang dia bagi. Contohnya tengok ini dulu kosong dengan 4. So x kita adalah 4 and y kita adalah kosong kat sini. Nazura x kan dulu kat sini. Lepas tu nak cari yang 8, kosong dengan 8 tadi, x kita adalah kosong, y kita adalah 8. So Nazura bayangkan ada 8 kat sini. Nazura pun buatlah garisan terus ke sana. Kita tak payah habiskan sebab graf dia bagi sampai sini je kan. So kita pun sampailah sini je. Macam tu. Okey, untuk step yang keempat, kita kena shaded kan. Bila shaded, kita kena tengok ini inequalities pertama, ini inequalities kedua, ini inequalities ketiga. Okey, untuk inequalities pertama tadi, dia punya simbol adalah y less than and equal 2x. Dia kata apa simbol dia? Less than and equal. So ini dia punya garisan inequalities pertama tadi. So dia kata less than and equal, dia ke arah ke sana. Dia arah ke sana. So bila arah ke sana, Nazura pun ni yang ada arrow purple tu, yang arrow purple tu yang Nazura dah arrowkan untuk inequalities pertama tu. So the arrow dia ke sini. Untuk inequalities kedua pula adalah x tambah 2y more than 4. So bila kata more than 4, inequalities pertama tadi mana? Yang ini inequalities pertama tu. So bila kata more than, dia ke sana. Nazura buat arrow ke sana. Lepas tu untuk inequalities ketiga adalah y less than and equal. So bila less than and equal, mana inequalities ketiga? Ni inequalities ketiga. Inequalities ketiga adalah ini. Okay. So ini adalah garis putus-putus dan dia ke sana, dia ke atas. Yang keempat adalah shaded kan. Jadi kita tibalah masa untuk kita shadedkan graf ini. Jadi tadi berpandukan arrow yang Nazura dah arrowkan tadi, ni yang purple arrow ni, kita kena tengok yang mana tiga-tiga arrow bertemu. Jadi kat sini lah tiga-tiga arrow bertemu, ni sini dengan sini. Jadi dekat dalam ni lah kita kena colourkan. Jadi sebab itulah ni Nazura colourkan dia dengan pink, garisan-garisan pink. Jadi inilah jawapan dia. Jawapan dia dekat dalam ni yang shaded. Okay. So ini adalah example 1. Untuk example 2 pula, example 2 ni soalan dia sama je. Okay, tapi yang ini dia bagi sama je macam tadi, dia bagi graf. Okay, ini stasi yang kedua ni lebih kurang sama. Inequalities ada 2. Jadi kita pun buatlah kosong-kosong dekat sini untuk mudahkan cari garisan tu. Bila kita dah masukkan dalam formula ni, kita masuk-masuk, kita akan dapat sini 20. Sini pun 24. Macam tadi kita masukkan kosong mula, kita masukkan kosong dekat x, lepas kita masukkan kosong dekat y, kita dapatlah 24. Nampak tak? 24 dan 24. Lepas tu untuk inequalities kedua pula, kita sama juga kosong-kosong dekat sini. Lepas tu lepas kita dah masukkan kosong dekat y, kita dah masukkan kosong dekat x, kita akan dapat
So kita akan dapat sini adalah 4 dan sini adalah negatif 4. Okey, ini yang Nazura nak bagi tahu. Dalam graf tak ada negatif kan? Okey, dalam graf tak ada negatif. Jadi untuk nak mengelakkan susah, nanti kita susah nak kena tambah-tambah graf. Kita mana boleh tambah graf kan? Sebab ini garisan yang dia dah bagi. Jadi kita tak boleh tambah. Jadi negatif 4 tak ada dekat dalam paksi yang diberikan. Bila tak ada dekat dalam paksi yang diberikan, kita kena tukar nombor ini, kosong ini kepada nombor lain. Macam tadi tadi kan kosong-kosong, lepas tu kita tukar. Ini pun kita kena tukar juga sebab ini adalah negatif dan tak ada dalam graf negatif tersebut. Jadi kita kena tukar. Bila kita tukar, okey, Nazura tukar sama juga. Nak tukar, kita tak boleh ambil nombor suka hati. Kita kena ambil nombor yang ada dalam paksi yang diberikan sahaja. Contoh, paksi X. Kita kena tukar dekat X ni. So, kita punya nombor yang kita boleh ambil, yang ni Nazura kekalkan, 04 ni Nazura kekalkan, turun 04. Lepas tu X yang kedua Nazura ambil 8 yang dalam S kan. Okay, Nazura ambil 8, masukkan dalam formula tadi, masuk dalam formula ni dapatlah 18. So jawapan graf akan jadi macam ni. Untuk inequalities yang pertama, jawapan dia akan dapat ni 24 kat sini dengan 24 kat sini. So gariskan lurus, tuliskan X tambah Y equal to 24. Lepas tu untuk inequalities kedua, kita ambil yang ini, tabel kedua ni. Yang sudah dapat kat sini 04 dengan kat sini 8, 18 kat sini. Nazura gariskan panjang-panjang. Berapa gariskan, tulis kat sini Y tolak X equal to 4. Ingat dalam graf tak boleh tulis simbol yang less than or equal tu. Kita kena tulis equal dengan equal. Tak boleh less than, more than tak boleh. Kena tulis equal je. Sama juga masa kat atas ni, kita tulis equal je. Okay. Lepas tu kita pun tengok arrow dia. Macam tadi Y tolak X ni adalah jadi Y tolak X ni adalah Y tolak X more than and equal 4. Jadi ini adalah sebenarnya Y tolak X more than and equal 4. Jadi bila more than and equal, kita arrow yang Nazura buat ni, kalau tengok arrow yang Nazura letak ni adalah ke sana. Untuk yang inequalities yang ni pula, X tambah Y equal to 24. Kalau ikut inequalities asal adalah X tambah Y less than and equal. So kita kenalah buat arrow ke sana. Bila buat arrow ke sana, sini buat arrow ke sana, di manakah tempat arrow inequalities kedua-dua tersebut bertemu. Jadi dekat sini lah tempat dia. Jadi kita shaded, Nazura shaded dekat sini. Itulah jawapan dia. Siap. Okey. Inilah yang Nazura nak cuba ajar dekat korang cara buat graf. Okey. Good luck. Thank you.